Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi pembacaan kitab Syarah Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la amala arjalil qulub min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Al-Intaha Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya, tiada apapun bentuk dan jenis amal ibadah yang lebih diharapkan oleh setiap orang yang melaksanakan dan mengerjakannya. Tidak ada apa jua bentuk, apa jua jenis amal ibadah, amal saleh, amal jariah yang lebih diharapkan bagi orang yang melaksanakan, menyempurnakan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mendapat ganjaran, kelebihan, keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan, amal ibadah, amal saleh, amal jariah yang terlupa seseorang itu, yakni terlupa atas diri engkau bahawa engkau telah melaksanakan amal ibadah, amal saleh, amal jariah itu. Begitu juga amal ibadah, amal saleh, amal jariah yang dikau menganggap begitu kecil ibadah, amal saleh, amal jariah yang dikau lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya
memberi nasihat kepada kita selaku orang awam yang melakukan amal ibadah, yang melaksanakan amal ibadah, yang menyempurnakan amal ibadah. Begitu juga kita orang awam yang melaksanakan, menyempurnakan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Begitu juga kita sempurnakan, kita laksanakan amal-amal jariah. Ya, amal ibadah, amal soleh, amal jariah yang kita lakukan itu pastinya kita meletakkan harapan. Apabila kita mengerjakan solat fardu 5 waktu, tiang agama, rukun Islam yang kedua, di situ kita meletakkan harapan. Moga Allah redai, moga Allah restui, moga Allah terima pelaksanaan solat fardu 5 waktu yang kita kerjakan. Moga itu semua harapan. Semoga pelaksanaan solat fardu 5 waktu itu Allah ganjari, malah Allah limpahkan kepada kita ganjaran-ganjaran yang kita harapkan, sama ada dalam bentuk mata benda, harta benda, apa benda di dunia. Begitu juga yang kita harapkan merupakan kasih sayang Allah, merupakan rahmat Allah, merupakan keredaan Allah. Maka apapun amal ibadah, amal jariah, amal saleh yang kita kerjakan, sememangnya kita meletakkan harapan. Setidak-tidaknya limaradatillah, harapan kita mendapat keredaan Allah daripada amal ibadah, amal saleh, amal jariah yang kita kerjakan. Baik, semua meletakkan harapan, dan sekurang-kurang harapan limaradatillah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Baik. Kemudian dalam melaksanakan amal ibadah, amal saleh, amal jariah, tak dapat tidak di hati sanubari kita akan mengklasifikasikan amal ibadah mana yang perlu diberi keutamaan, amal ibadah mana yang perlu didahulukan, amal ibadah mana yang perlu diketengahkan untuk diri kita. Ibadah harian, ibadah bulanan, ibadah mingguan, ibadah tahunan. Kita akan mengklasifikasikan diri kita sendiri. Tak dapat tidak, bagi kita dah tertakluk ibadah fardu yang paling utama, ibadah fardu yang perlu didahulukan daripada yang lain-lain, ibadah fardu yang perlu diketengahkan, yang perlu dibuat tumpuan dan diberi perhatian.
Maka daripada ibadah fardu yang fardu ain tidak melibatkan semua insan berbanding fardu kifayah. Adapun ibadah sunat bukan keutamaan, tetapi kita akan memandang kiranya ada peluang, ada kemampuan, ada kekuatan, ada keluangan, masa kita akan laksanakan sekadar mana yang termampu. Maka berlakulah apa yang disebut klasifikasi. Kita akan standardkan jenis dan bentuk ibadah, sama ada amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan, dan amal jariah, sedekah dan sebagainya. Kita dah ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah pun begitu. Nasihat daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari kepada kita, kalaupun itu yang telah kita klasifikasikan, yang fardu ain, yang sunat berdua, sunat ain dan sunat kifayah. Sunat ain, maka di situ ada lagi sunat muakkad dan ghairu muakkad. Nasihat Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari kepada kita, nasihat kepada kita yang penting, jangan sesekali kita memandang rendah terhadap amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Kalaupun amal ibadah itu diklasifikasikan sebagai ibadah sunat, jangan memandang rendah, wayah takir. Jangan memandang rendah terhadap amal-amal ibadah. Apatah lagi kita kata alah sunat ghairul muakkadah, sunat yang tidak dituntut. Dan kita pun kata alah sunat yang ringan, bukan dituntut. Baik, dari segi pelaksanaan sememangnya ada keutamaan tata cara ibadah begitu, keutamaan yang fardu barulah diikuti dengan yang sunat. Tak kiralah ibadah, amal ibadah, amal saleh, amal jariah. Kalau amal jariah yang fardu itu zakat, jariah yang fardu itu zakat, jariah yang sunat itu sedekah. Ya, keutamaan dalam ibadah betul. Itulah tata caranya. Tetapi jangan sampai hati kita hanya meletakkan harapan kepada ibadah fardu. Hati kita tak meletakkan harapan kepada ibadah sunat. La arja, la amala arjalil qulub min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Jangan sampai kita tak menaruh harapan kepada ibadah-ibadah sunat. Kita hanya menaruh harapan kepada ibadah-ibadah fardu sahaja.
ibadah sunat kita langsung tak meletakkan harapan. Walhal Imam Athaillah Askandari menyatakan tidak ada satu amalan yang terlebih diharapkan oleh seseorang untuk mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu daripada amalan yang dia pun lupa dia pernah melaksanakannya, dan dia pun memandang rendah kepada amalan tersebut. Wahai, itulah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, tata cara amalan betul mendahulukan, mengutamakan ibadah fardu. Itu tata cara. Tetapi daripada segi harapan, semua ibadah kita meletakkan harapan, baik ibadah fardu maupun ibadah sunat. Imam Athaillah Askandari menyatakan kerana kita tak tahu daripada amal fardu maupun amal sunat, ibadah fardu, ibadah sunat, ibadah mana yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kita sebagai khiyarullah, hamba-hambanya yang menjadi pilihannya. Kita tak tahu daripada ibadah fardu maupun ibadah sunat, ibadah mana yang telah meletakkan kita sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kita pun tak tahu di antara ibadah fardu dengan ibadah sunat yang kita lakukan, ibadah mana yang berjaya meletakkan diri kita sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Maka jangan memandang rendah terhadap ibadah sunat. Hanya dari segi tata cara pelaksanaan sahaja ibadah fardu diutamakan dan menjadi keutamaan. Tetapi harapan diri kita, kerana kita dah bahas setiap ibadah yang kita lakukan mesti ada dua: khauf, rasa takut kepada Allah dalam melaksanakan titah perintah Allah, dan raja, rasa harap dalam melaksanakan titah perintah. Apabila kita tunaikan solat fardu isyak nanti, di situ dalam pelaksanaan itu adanya rasa takut. Kita takutkan Allah, kita benar-benar takut kepada Allah, maka kita sanggup sujud, rokok, iktidal, ya, duduk antara dua sujud dengan penuh rasa takut kepada Allah. Kita laksanakan solat fardu isyak. Begitu juga dalam melaksanakan solat fardu isyak nanti, kita menaruh harapan apa? Inilah ibadah yang aku persembahkan kepada Dikau, wahai Allah, untuk
limaradatillah, mendapat keredaanmu ya Allah. Begitu juga nanti selepas sembahyang fardu isya, kita sembahyang sunat ba'diyah isya. Dalam melaksanakan solat sunat ba'diyah isya itu juga adanya khauf dan raja, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Maka inilah yang kita lakukan, walaupun sekadar 2 rakaat, walaupun maknanya diklasifikasikan sebagai sunat. Dan kita benar-benar menaruh harapan dengan solat sunat ba'diyah isya ini, Allah ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala redha dan terima apa yang kita persembahkan. Dengan kata lain, ibadah fardu, ibadah sunat, fardu ain, fardu kifayah, sunat ain, sunat kifayah, sunat muakkad, ghairul muakkad, kesemuanya itu kita laksanakan dengan rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Dan jangan sesekali kita memandang remeh, temeh dan kecil terhadap ibadah-ibadah sunat yang kita kerjakan. Kerana Allah jua yang maha mengetahui. Ibadah sunat yang kita kerjakan itulah yang benar-benar mendapat redha dari Allah. Memang semuanya Allah terima amal ibadah kita, tetapi ibadah sunat yang tak diduga, tak disangka itulah yang meletakkan kita sebagai khiyarullah, pilihan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Begitu juga Khalilullah, kesayangan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan, kerana kadang-kadang apabila kita dah mula belajar fiqh, takut-takut persepsi kita berubah. Tapi dah belajar fiqh, dah faham macam mana, maka dah belajar fiqh, dah macam faham ni, kita akan memandang rendah terhadap ibadah-ibadah sunat. Walhal kita tak mengetahui Allah jua yang maha mengetahui. Allah jua yang maha mengetahui sama ada ibadah fardu maupun ibadah sunat yang berjaya meletakkan kita sebagai khiyarullah, Habibullah, Khalilullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hingga kan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, min amalin yaghibu anka, min amalin yaghibu anka, daripada amalan yang yaghibu anka, engkau pun terlupa, engkau pun terlupa yang kau pernah buat. Yaghibu anka syuhudu, yaghibu, yang terlupa, angka, di sisi engkau, syuhudu, pelaksanaannya. Engkau pun lupa bahawa dulu engkau pernah bersedekah dengan seseorang. Kita pun tak kisahlah, tuan-tuan, kerana kesian tengok dia. Kita pergi depan, dia pergi depan. Kita pergi belakang, dia pergi belakang. Kita ke kiri, ke kanan. Kita pun tanya, nak apa? Dia kata, saya belum makan lagi, tuan. Berilah sedikit. Tolonglah, tuan. Kita pun tengok, ada RM2 muncul. Kalau ada RM10, sayang.
Ada RM2 kasih dah, pergi RM2, pergi minum. Kita tak tahu RM2 itu rupa-rupanya yang kita sedekahkan itu meletakkan kita di sisi Allah sebagai khiyarullah, habibullah, khalil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun lupa. Bila masa kita kasih dia RM2, kita pun lupa. Ya ribu angka syuhud. Begitu juga walayah tadi, jangan memperkecilkan, jangan meremeh-temehkan sesuatu ibadah. Walaupun ibadah itu diklasifikasikan sebagai ibadah sunnah yang ghairul mu'akkadah, bukan itu pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nasihat ya pada kalam hikmah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nak jelaskan perkara ini? Ya, dijadikan kalam hikmah untuk panduan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10 surah Fatir, ayat 10 surah Fatir, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Artinya, sesiapa pun yang mengharapkan kemuliaan, sesiapa pun yang mengidam-idamkan kemuliaan, sesiapa pun yang mencita-citakan kemuliaan, sesiapa pun yang mengimpi-impikan kemuliaan, ingat kata Allah, falillahil izzatu jami'an. Ingat kata Allah, Allah jualah yang memiliki segala bentuk kemuliaan. Segala bentuk kemuliaan itu milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan kemuliaan kepada sesiapa sahaja yang Allah taala kehendaki. Maka menjelaskan lagi apa yang Allah nyatakan pada ayat 10 surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimu thayyib. Kepada Allah jualah diangkat naik segala kalimah-kalimah yang baik, lafaz-lafaz yang baik daripada lafaz zikrullah yang dilafazkan oleh lidah manusia, semuanya diangkat naik ke langit sana untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Wal amalu shalihu yarfa'u, dan amal saleh yang manusia kerjakan itu pun diangkat naik ke langit sana untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat 10 surah Fatir, Allah isytiharkan kalimah zikrullah yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, diangkat naik ke langit untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Ya. Kita tak tahu apabila Bilal Rafi melaungkan azan, lemah aja laungan azannya kerana bonus tak dapat tahun ini, kutipan tabung tak banyak, lemah aja, tak boleh. Kalimah itu tetap mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
mungkin dengan kalimat itu, ya Allah, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Dalam hati, berjaya apa? Dah lama kerja bilang kontrak aja, tak dapat tetap pun. Haji Jamal terlupa nak masuk tangan ini. Hayya 'alal falah, lemah aja. Dah berapa tahun dekat jabatan agama, kontrak aja, gaji pun dibayar oleh duit tabung. Tak begitu? Bila nganggur. Tak apa, Haji Asy'ari dia ada. Mungkin dia akan datang, dia akan jadi SP dia. InsyaAllah. Pilihlah. Tak kisahlah kalimah yang kau sebut tu walaupun lemah, hayya 'alal falah, tetap naik ke langit untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Mungkin dengan kalimah itu meletakkan engkau sebagai khiyarullah, habibullah, khalilullah. Kalaupun dia hebat, dengan ini, dengan bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan. Oh, rasmian. Memang bismillah itu tetap diangkat naik ke langit, tapi belum pasti. Ia mendapat penghormatan, mendapat kemuliaan, mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah, betul. Tapi adakah dengan kalimah, dengan ini, dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan? Ya, Allah pandang semua tu, penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari Allah. Tapi belum pasti lagi dengan menyebut itu dia meletakkan, berjaya meletakkan diri dia sebagai kekasih Allah, sebagai kesayangan Allah, sebagai pilihan Allah. Habis sebagai apa? Hamba Allah biasa aja, macam Haji Kamarul. Begitu juga disebut wal amalu salihu ya. Apabila kita melakukan amal saleh, sekecil-kecil amal saleh kita diangkat naik ke langit untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Tetapi nilai penghormatan, nilai penghargaan, nilai kemuliaan itu Allah juga yang maha mengetahui. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh itu, selepas solat fardu isya nanti, tuan-tuan jangan balik makanan ada. Jangan takut, walaupun bungkus saja. Selepas solat fardu isya, wakil daripada ARJ, Kesatuan Penyelidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah Johor Bahru, bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, bersama dengan Jabatan Mufti Negeri Johor, memilih Masjid Kota Iskandar untuk talaki pengajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tenaga pengajarnya aku dulu. Tinggal lagi dilaksanakan di Masjid Kota Iskandar. Tarikh waktunya saya akan beritahu, menggantikan kitab Ta'awun. Kitab Ta'awun yang akan selesai apabila bermula bulan Rabiul Awal. Jadi kita akan baca satu kitab yang telah
ditentukan oleh Jabatan Mufti Jabatan Agama. ARG sebagai NGO yang memberi sokongan, dukungan dan urus tim. Kitab yang ditentukan adalah Hadis 40. Jadi tuan-tuan, lepas sembahyang fardu isya, lepas sembahyang sunat nanti Ustaz Kurniawan akan berada di sini untuk mendaftar nama tuan-tuan. Ustaz Zulkarnain pun ada, wakil khas daripada ARG. Jadi selepas sembahyang fardu isya nanti tuan-tuan ke sini untuk mendaftar nama, nombor telefon, begitu juga dokumen-dokumen diri yang diperlukan. Kenapa? Untuk diberikan sijil. Sijil pengajian talaqi kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ditandatangani oleh Mufti Negeri Johor. Bukan Haji Hanafiah. Haji Hanafiah tukang baca kitab saja. Sijil ditandatangani bukan Haji Hir bin Abdul Musasi, ditandatangani oleh Mufti Negeri Johor. Jadi tuan-tuan dikehendaki mengikuti talaqi pembacaan hadis 40 dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Berkali tinggal lagi kita akan laksanakan di masjid ini selepas maghrib. Selepas maghrib. Dan tuan-tuan dikehendaki hadir pada setiap kelas, memastikan tidak ada satu hadis pun yang tuan-tuan tercecer. InsyaAllah mungkin dalam tempoh masa 20 atau 10 kali pertemuan khatam. Apabila khatam, saya akan berikan sanad. Ini namanya pengajian bersama. Saya belajar hadis 40 dengan siapa, moga-moga sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun selepas sembahyang fardu isya nanti sedikit taklimat diberikan oleh Ustaz Zulkarnain, wakil ARG, dan yang pentingnya tuan-tuan mendaftar, kerana tuan-tuan kena pakai kitab. Hari ini yang pakai kitab buku, yang lain semua duduk saja memberi penilaian pada buku. Untuk pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah ini tidak. Setiap dari kalangan tuan-tuan wajib bersamanya kitab. Mungkin saya baca matannya, terjemahannya saya akan minta bila Rafi baca. Terjemahan hadis itu saya minta Tuan Haji Kamarul baca. Ini cara pengajian. Saya akan hanya baca matannya dan penghuraian berdasarkan apa yang saya pelajari daripada tokoh-tokoh ulama yang saya pelajari. Dan tak sama macam kita baca kitab ini tak khatam pun tak apa. Yang penting penuhkan masa dan jamuan tersebut. Tetapi pengajian kitab hadis 40 ni dia perlukan khatam. Dan dia ada tata cara adab-adab. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana. Selepas sembahyang sunat ba'diyah isya, mungkin 10 minit saja nak minta tuan-tuan mendengar sedikit taklimat tentang tata cara untuk pelaksanaan talaqi kitab hadis 40.
Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi